A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ijabatad du'ai wa salahal abna'i wa husnal adai wa barakatal ata'i. Allahumma aktub lana mahwadh dhunubi wa sitral uyubi wa layyinal qulubi wa tafrijal humumi wa taysiral umuri. Allahumma shfi maridana wahdi dallana wa farrij hammana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dalam suasana kehidupan kita sekarang ni, jadi tidak tenang. Jadi yang mana kita dalam keadaan tidak tenang, tidak jadi biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi kekuatan kepada kita, boleh kita melaksanakan ibadat kepadanya, dan kita boleh sebar dakwah-dakwah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ni kita ada sedikit tajuk untuk nak bagi penjelasan kepada kaum muslimin kita khususnya, dan pemuda-pemuda, bapa-bapa kita yang mana kita ni tak dapat buat Jumaat daripada lama, setengah-setengah daripada tempat duk mengadakan, setengah-setengah daripada tempat tak boleh nak mengada. Jadi walau bagaimanapun kita nak buat muzakarah pada malam ni, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat bersama insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat buat perjumpaan, dapat buat muzakarah melalui live, untuk kita saat itu dapat ambil manfaat bersama. Jadi tajuk kita pada malam ni, kaum ibu, kaum bapa, khususnya kepada para lelaki, kepada pemuda-pemuda kita, kerana tajuk kita tentang solatul Jum'ati ala mazhabai Syafi'i wa Malik. Jadi kita nak kecek malam ni tentang semaya Jumaat. Semaya Jumaat di atas dua mazhab. Dua mazhab di sini iaitu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kaum ibu, kaum bapa yang dirahmati Allah, walaupun kita kata keadaan kita tidak tenang pun, kita ambil maklumat ni supaya kita boleh buat perbincangan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi keluasan kepada kita dapat membangunkan. Bagi tempat-tempat yang tidak boleh bangun lagi itu, mudah-mudahan Tuhan buka jalan, kita boleh buat bersama. Baik, kita masuk di dalam tajuk kita. Mudah-mudahan kita kita boleh dapat tambahan bagi mereka yang tidak tahu lagi tentang tajuk ni. Adapun mereka yang ilmu pengetahuan yang begitu banyak, tidak jadi pelik gapo lah, tidak jadi pelik gapo untuk dia, bahkan dia boleh bagi pula ilmu pengetahuan kepada kita pula. Jadi insya-Allah kita nak baca ayat-ayat yang sakut paut dengan semaya Jumaat ataupun solatul Jum'ati. Pada
pada tajuk kita malam ni insya-Allah kita akan bagi tentang semaya Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa taala, kita nak bacanya ayat hak kita nak selalu, iaitu di ayat yang ke-9 sehingga sampai ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Sadaqallahu maulana al-azim. Ayat ni di dalam surah Jumu'ah, ayatnya ambil daripada 9 sehingga sampai ayat 11. Nah, kaum muslimin muslimat yang mana kita bersama dengan majlis ta'limi kita di malam ni, boleh kita ikuti dan boleh kita boleh kita bagi maklumat tambah Nah, untuk kita malam ni, oleh kerananya kita ni lenyap lama daripada sebar daripada dakwah untuk kaum muslimin muslimat saat itu dapat ambil manfaat. Kita tengok setiap tempat lah boleh kata begitulah. Dalam hal untuk dakwah agama saat itu jadi senyap. Kita pun takut sangat-sangat kerana apa nak berlaku ke atas kita selaku hamba yang dhaif ni, gapo nak berlaku kita pun bimbang sangat dan takut sangat. Jadi kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, khususnya para lelaki yang mana wajib ke atas kita untuk kita saat itu bersembahyang Jumaat, iaitu seminggu sekali, tapi setengah-setengah daripada tempat. Lenyap di hari ini tak nak boleh buat Jumaat, setengah-setengah daripada tempat hak itu boleh duk buat. Jadi walau bagaimanapun kita nak bagi tahu maklumat pada malam ni supaya kaum bapa kita, supaya pemuda kita bagi tempat-tempat mereka duk kerja secara halus-halus. Supaya kita boleh tahu jelas dan nyata sebenarnya perkara ni kebanyakan tempat kita tok email tahu belaka dah, tapi adalah satu-satu tempat itu yang tak jelas lagi. Kita nak bagi penjelasan di sini kerana kita sendiri pun bukan daripada ahlinya, tapi oleh kerana tidak ada guru-guru untuk nak kecek, lalu itulah kita ambil kesempatan di sini supaya kita bagi penjelasan sekadar mana kita tahu. Sekadar mana kita tahu, walau bagaimanapun berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi keluasan kepada kita supaya kita ni boleh bangunkan solat Jumaat dengan secara bebas. Jadi kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, walaupun kaum ibu tidak diwajibkan semaya Jumaat, tapi kita boleh ambil manfaat bersama. Seperti mana kita mengaji bab zakat. Seperti mana kita mengaji bab zakat, sedekah kita orang susah, orang sesak, kita orang pakai, orang miskin, tapi wajib pula juga kita belajar, wajib pula juga kita tahu bab zakat. Kena tahu pula juga, oleh kerananya itu adalah perkara-perkara hak dituntutkan kita hak itu belajar tentang hak keluar zakat. Walaupun kita duit pitih tak cukup, duit pitih tak ada pun wajib kita kena tahu. Adapun orang perempuan hak itu dalam bab ni tu dia tak penting lah untuk dia, tapi kita nak sebar hal ni supaya kita boleh reti, boleh tahu, boleh tambah maklumat kepada ahli-ahli kita semua insya-Allah. Jadi yang mana kita sudah baca di sini, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, kita nak bagi tafsir tentang ayat ni. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman. Manakala sebut kata mereka yang beriman,
Jadi kena kepada kita. Sebenarnya ayat ni tuju kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabah radhiyallahu anhum. Tapi orang panggil al-ibrah umumul lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ni tu orang panggil benda ni turun masa Nabi dan masa sahabat tu. Tapi orang panggil hukum ni, orang panggil terus sehingga ke kita sekarang, sehingga mereka di belakang, sehingga sampai hari kiamat lah khitab ni. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Nah, termasuknya kita, isteri kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, nah keluarga kita dan jiran-jiran kita dan mereka keliling kita daripada orang muslimin dan muslimat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dalam ayat ni kata idza nudiya, apabila diseru, apabila dipanggil, lis-salah. Nah, supaya kita ni tu bersembahyang. Bila dipanggil, bila diseru kita supaya kita ni bersolat. Nah, supaya kita ni tu bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tu mi yaumil jumu'ah, daripada hari Jumaat. Nah, daripada di sini kalau kita tengok di dalam Tafsirul Munir, dia bagi juga huraiya di sini, dia kata min pakai dengan makna fi yaumil jumu'ah dalam Tafsirul Munir. Nah, ada sebut dalam ayat ni. Jadi apabila diserukan kita, apabila diserukan mereka itu idza nudiya lis-salah, apabila diserukan supaya semaya hak itu mi yaumil jumu'ah, daripada hari Jumaat, maknanya di dalam hari Jumaat tu fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kita ni is'au ila dzikrillah, maka kita ni tu kena berjalan kepada zikrillah. Jadi zikrillah di sini beri tafsirnya iaitu as-salah, iaitu semaya, kena kepada semaya Jumaat. Lepas tu dalam ayat ni kata wadharul bai', dan tinggal olehmu akan jualan. Maknanya kita kena tinggal jual beli. Hak kita duk buat perniagaan, hak kita duk buat jual, kita duk buat kerja apa sahaja nak wayak kata di sini sebutnya wadharul bai', dan hendaklah tinggal akan jualan. Nah, akan jualan di sini kita boleh kerti kata dalam bab muamalah, bab jualan ni, jual beli ni dalam bab muamalah. Hak ni orang panggil mimba bitaghlib. Kerana manusia ni dalam kehidupan dia untuk cari, untuk nak sanggup hidup dia, untuk nak cari nafkah untuk diri dia sendiri, isteri dia, dan lagi pula anak pinak dia hak ni tu, kerja buat apa hak paling dapat duit pitih banyak sekali. Kerja buat hak dapat duit pitih banyak sekali iaitu jual beli. Maknanya di dalam perniagaan lah duit pitih dapat banyak sekali. Orang pekebun pun dapat duit. Nah, orang peladang pun dapat duit. Orang buat apa sahaja semua dapat duit. Tapi nak rakyat kata dalam perniagaan lah duit yang paling dapat paling banyak sekali dalam perniagaan lah. Sebab itulah ayat ni diguna wazarul bai', dan tinggal oleh kamu akan jualan. Jadi al bai' di sini orang panggil mimba bitaghlib. Bila sebut kata jualan di sini, orang lain tu masuk dalam itulah. Jadi khitab di sini bila diseru supaya kita sembahyang Jumaat, kita dengar suara orang bel, dengar suara orang azan, maka wajib ke atas kita hak itu tinggal kerja-kerja kita. Walaupun di sini sebut jual beli. Nah, sebut jual beli. Kita duduk dalam pagar, kita duduk dalam kebun, kita duduk buat kerja buat kerja untuk nyaku ataupun untuk dalam benda kita buat apa sahaja saat ni tu, semua kerja buat kita pergi menebah pergi nak menani, nak gapo cocok tanam gapo, semua tu kita kena tinggal belaka. Nah, kita kena kembali kelik kepada semaya Jumaat. Cuma di sini sebut wazarul bai', dan tinggal oleh kamu akan jualan kamu, akan jual beli kamu. Maknanya mu katuk kedai. Berhenti star dalam perniagaan kamu semua tu kena berhenti kerana nak semaya Jumaat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
demikian itu ialah lebih baik bagi kamu. Mu tinggal segala pekerjaan kamu, mu tinggal segala jualan kamu hak itu. Nah, kerja-kerja buat kamu semua, hak kerja sakut paut dengan dunia, sakut paut dengan cari makan, sakut paut dengan cari nafkah. Nah, segala-gala hak mu duk cari rezeki ya dunia hak itu, mu kena tinggal semua. Mu tinggal daripada kerja itu semua tu, zalikum khairul lakum, ialah lebih baik bagi kamu. Hak tu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika adalah kamu hak itu mengetahui. Tu dia. Nah, ayat kata ayat ning-ning. Nah, ayat ning-ning. Turun ayat ning-ning. Jadi kita boleh tahu kata masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam difardukan ke atas Nabi. Nah, difardukan ke atas Nabi dan sahabat Nabi radhiyallahu anhum, difardukan semaya Jumaat ni. Nah, sebelum daripada Nabi nak hijrah sikit. Sebelum daripada Nabi nak hijrah ke Madinah. Belum daripada tu sikit. Belum daripada hijrah sikit. Tu dia. Sebab dia royak di sini. Nah, dia royak di sini. Siapa cerita di sini? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini dia kata kan, furidat al-jum'atu, difardukan Jumaat ni di Makkah, di Mekah nu lagi. Qubailil hijrah. Nak royak kata sebelum daripada hijrah. Qubailil hijrah, belum daripada hijrah sikit. Walam tuqam, tidak didirikan Jumaat ni biha di Mekah. Nah, iaitu tak dirikan Jumaat ni di Mekah li faqdil adad, kerana tak cukup, kerana luput bilangan. Jadi bilangnya manakala tak cukup, sedekah orang panggil masa Nabi duduk di Mekah belum pada nak hijrah sikit tu, Nabi duduk sebar dah tentang ibadat semaya hak 5 waktu. Kerana Nabi hak itu belum daripada hijrah setahun, Nabi naik terima ibadat semaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu 50 semaya. Lepas tu duk metok kurang sehingga sampai 5 hak itu Nabi bawa turun. Nah, ke muka bumi ni Nabi sebar. Bila sebar ibadat semaya hak itu daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, 5 waktu ni duk sebar. Nah, bawa dekat-dekat nak royak kata dalam Nabi duk sebar ibadat semaya ni duk tak tenang dah. Nak buat ibadat saat itu tak tenang, nak buat saat itu kerana musyrikin Mekah sangat-sangat marah kepada Nabi kerana Nabi menzahirkan syiar Islam saat itu, iaitu ibadat semaya, tinggal suruh sekat ibadat mereka daripada duk sembah berhala. Nah, sembah Lata, sembah Uzza, sembah Manat, sembah Isaf, sembah Nailah, sembah segala-gala berhala itu. Lalu itulah Nabi sekat. Nabi dakwah sebar ibadat. Nah, untuk ibadat kepada Allah ni iaitu semaya 5 waktu. Bila Nabi duk sebar ni tu tak tenang dah. Nak buat ibadat pun tak boleh nak tenang saat itu. Lalu itulah difardukan supaya semaya Jumaat. Pada hari Jumaat difardukan semaya Jumaat dalam waktu zuhur. Tapi adakah boleh bangun Jumaat masa tu? Tidak boleh bangun. Sebab apa? Sebab orang panggil adat tak cukup. Kerana Jumaat ni orang panggil, orang panggil mengandungi syarat-syarat yang tertentu. Lalu itulah Nabi hijrah pergi ke Madinah. Bila Nabi hijrah pergi ke Madinah, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita dapat mengetahui bersama. Nah, bila Nabi itu hijrah pergi ke Madinah, maka Nabi pun nak bangunlah iaitu ibadat Jumaat ni di bumi Madinah. Jadi manakala sahabat-sahabat hak duk di Madinah, orang panggil kaum Ansar ni, terdiri daripada Aus dan Khazraj, mereka itu sudah terima dah agama Islam ni, sudah memeluk dah agama Islam melalui penega-penega hak datang daripada Makkah menuju pergi kepada Madinah, sehingga Madinah kerana nak pergi kepada Syam saat itu. Jadi sahabat-sahabat sehingga Madinah itu duk dakwah dah agama masa tu. Nabi belum datang lagi, Nabi belum mari lagi. Di Madinah ni Nabi tak sapa lagi. Tapi sahabat sudah sebar dah. Jadi mereka sudah terima dah ibadat semaya. Sudah terima dah ibadat semaya. Kerana bila diwahyu
ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya semaya subuh, supaya semaya Jumaat ni, maka Nabi pun bagi tahu kepada penduduk di Madinah supaya mereka semaya Jumaat di Madinah. Lalu itulah ada sebut di sini, nah sebagai apa kita tengok di dalam tafsir Al-Alusi ni, dia kata wa awwalu man aqamal jum'ata, dan awal-awal mereka yang membangunkan Jumaat ni bil Madinati, iaitu di Madinah, qabla al-hijrati, sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, belum daripada Nabi nak datang ke Madinah, Nabi nak hijrah ke Madinah ni, ada dah mereka membangunkan Jumaat ni di Madinah qabla al-hijrah. Siapa tu? Iaitu As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah orang mula-mula sekali mendirikan Jumaat di bumi Madinah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nama dia As'ad bin Zurarah, orang mula-mula sekali semaya Jumaat di Madinatul Munawwarah, belum daripada Nabi nak datang. Tu dia. Manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang sampai ke Madinah, Nabi sudah hijrah mari ke Madinah, Nabi pun nak buat Jumaat kerana Jumaat sudah berlaku dah di Madinah. Bila Nabi ni nak semaya Jumaat, dalam ayat ni kata yang mana kita sudah baca tadi, baru satu ayat ya baru. Jadi di sini bila Nabi saat itu mulai semaya Jumaat, sampai hari Jumaat Nabi pun nak semaya Jumaat lah. Dalam ayat ni sebut di sini dia kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan apabila ditunai akan solat, apabila sudah tunai siap dah akan semaya, maknanya semaya Jumaat tu, fantashiru fil ardi, maka hendaklah fantashiru di sini pakai dengan makna fatafarraqu, maka bolehlah kita hak itu lepas pada semaya Jumaat, lepas pada tunai Jumaat sudah siap. Kerana apa? Kerana belum daripada ning, bila dengar suara bel kena berhenti segala kerja-kerja hak dunia. Sebut di sini iaitu masalah jualan. Bila munduk jual, bila munduk nego, kerana kaum Quraisy kita telah maklum bahawa orang Quraisy ni orang yang sangat-sangat suka menego. Musim syita, musim sejuk mereka pergi buat perniagaan di Yaman, kerana Yaman ni negeri panas. Musim sejuk dia pergi menego di Yaman. Musim syita. Musim saif dia pergi menego di Syam, kerana negeri Syam ni negeri sejuk. Dia pergi buat perniagaan di Syam ni musim panas. Tu kerana negeri Syam ni negeri sejuk, bila musim panas orang panggil jadi sederhana. Maka orang panggil kaum Quraisy ni dia suka buat perniagaan. Musim sejuk pergi nego di Yaman, musim panas pergi nego di Syam. Jadi duk boleh buat nego semua. Manakala mereka itu kasih sangat-sangat kepada jualan, sebab itulah ayat ni turun wazarul bai'. Bila dipanggil, bila diseru supaya semaya Jumaat, maka tinggallah jualan. Tinggal jual beli. Pas kita sini bukan orang duk nego semua. Atas dunia ni bukan orang duk nego semua, bukan duk jual semua. Ada awak kerja kebun, ada awak kerja menanam, ada awak kerja lain-lain lagi, buat mari, buat segala-gala lah kita tengok di situ. Kerja lain-lain lagi itu bermacam-macam, berjenis-jenis. Tu cuma di sini orang panggil mimba bitarlib, sebut di sini masalahnya jualan. Kerana hak ni orang panggil hak hasil pitih duit banyak sekali, lalu tu dia guna. Dia gunanya wazarul bai', tinggal oleh kamu akan jualan, akan jual beli. Sebut hak ni tu kita retilah hak lain supaya kita tak sebut api merah. Api merah kita nak tubik bandar ni, bila jumpa api merah kena berhenti. Sebenarnya bukan api merah sebutir, ada api hijau, ada api kuning, tapi apa yang sebut api merah hak tu orang panggil mimba bitarlib, sebut hak menang. Sebut hak lebih. Itu dia, kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Kalau gitu di sini, bila sudah tunai semaya, tak ada apalah, mu nak pergi bebas, nak pergi cari rezeki, nak pergi cari di mana tempat, nak kerja apa saja bebas. Tu. Sebab itulah suruh berhenti dulu bila orang panggil semaya, bila orang seru untuk buat ibadat, untuk zikrillah, mu berhenti dulu. Tu dia. Jadi dalam ayat ni kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Dan apabila ditunai akan sembahyang, apabila kita sudah tunai semaya Jumaat, apa sudah siap dah, fantashiru fil ardi. Maka di sini dia kata fatafarraqu fil ardi. Maka kita pun
Kita pun pergilah masing-masing lah, pecah lah. Mu hadap kot tu, dia tu hadap kot ni, demo tu masuk le pagar, demo ni le kebun, demo tu gi bukit gi mana, ikutlah. Hak ni tu bek bandar, turut masing-masing di atas kerja kita tu. Wa bataru min fadlillah, dan kita pergi carilah rezeki. Rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Mu pergi carilah rezeki. Min fadlillah, kelebihan daripada Allah, maknanya rezeki hak Tuhan nak bagi kepada kita, kita carilah rezeki hak halal, rezeki hak molek, rezeki hak lebih lah. Wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan sebut oleh kamu akan Allah keadaannya, sebut tu banyak, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu dapat kebahagiaan. Mu sebutlah Tuhan banyak sikit. Kerana apa? Bila kita selalu sebut kepada Allah, maka kita hak ni tu buat apa saja kita berasa kata rezeki hak kita dapat hak ni tu rezeki daripada Allah, barulah kita berasa nak syukur. Barulah kita berasa nak syukur. Bila kita tahu kata benda hak kita dapat mari, hak kita dapat boleh, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh tengok, kita boleh dengar. Jadi segala rezeki hak lalu ke anggota kita itu semua perkara tu iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita berasa nak syukur kepada Allah. Sebab itulah sebut zikrillah ni kita kena sebut jadi banyak. Sebut jadi banyak. Sebut dalam bentuknya tasbih, sebut dalam bentuknya menyuci, sebut dalam bentuknya syukur, sebut dalam bentuknya memuji. Tu orang panggil kita nak sebut sebanyak-banyak mungkin. Maka di sini dalam ayat ni orang panggil ayat hak ke-9 dan ke-10 kita sudah baca dah, hak 11 ni hak kita nak. Syahid hak kita naknya duduk di ayat yang ke-11. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Boleh kita nak buka Quran hak depan kita dah tu, boleh kita buka Quran. Jadi dalam ayat ni kata kan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Wa idza ra'au tijaratan, jadi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi sampai ke Madinah, bila sampai hari Jumaat, Nabi pun nak semaya Jumaat, bukan zuhur dak dah lah, semaya Jumaat. Kerana Jumaat ni difardu ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat itu di Mekah lagi. Tapi tak boleh nak bangun. Kerana masa tu orang panggil sangat-sangat gerung orang panggil, kerana orang kafir hak ni tu, serai orang kafir hak ni tu mari lawan Nabi, mari kata kepada Nabi, semaya biasa pun mari kata. Tengok ketika Nabi duduk semaya, Nabi duduk semaya di makam Ibrahim tu. Mari di Abu Jahal dia kata kepada Nabi. Dia kata, "Hei Muhammad, mu pada dah semaya di sini. Pada dah semaya di sini. Kalau mu semaya lain kali nanti aku ambil orang-orang aku hak ni tu mari hatai mu, mari kata mu." Sebab itulah Nabi kata, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Mu panggil lah orang mu maitai aku ni. Aku nak panggil zabaniyah maitai mu ratik. Jadi Nabi pun ku ratik lah. Nabi pun lawai ratik lah. Tu. Jadi nak royak kata nak semaya pun tak kena masa tu. Papuak sahabat-sahabat jadi gerung. Bila gerung hak ni tu tak tubik. Tak tubik tu lah nak bangun Jumaat tak boleh tu, tak cukup syarat tu. Hanya duk semaya secara sulit, demo tu semaya dalam rumah, demo ni semaya di tempat-tempat yang sunyi. Tu nak royak kata nak buat jamaah besar-besar tak boleh. Tu sebab tu tak bangun Jumaat tu. Lalu itulah Nabi pergi di bau dia, Nabi kata aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Nabi kata mung nilah pala sate hak sungguh ti. Mung nilah pala pengat hak sungguh ti. Duk sekat orang, duk lari orang, tok sewi orang bangun buat ibadat kepada Allah, mung nilah hak sungguh ti. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Madinatul Munawwarah, maka Nabi pun nak bangun ibadat ni. Ibadat iaitu semaya fardu Jumaat ni. Lalu itulah Nabi semaya Jumaat. Bila semaya Jumaat, Nabi pun arah kepada sahabat-sahabat yang sudah terima Islam dah tu. Ramailah hak terima Islam dah tu bolehlah buat Jumaat.
Lalu itulah bila Nabi tengah-tengah duk nak baca khutbah, Nabi baca khutbah hak ni tu, bila Nabi bangun akad diri, bangun hak ni tu, nak berkhutbah. Nah, sudah azan pun sudah siap gapo. Lalu itulah Nabi baca khutbah. Tengah-tengah Nabi baca duk baca khutbah dalam keadaan diri tu. Nah, dalam ayat ni kata mana? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa taraku qaqaimah. Tu dia. Jadi di sini nak royak kata masa ni, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, nak royak kata masa ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Nabi tengah-tengah duk baca khutbah tu, nak royak kata ahli Madinah masa tu dalam keadaan susah. Ketika Nabi hijrah pergi ke Madinah tu, masa tu orang panggil dalam keadaan susah. Susah kan? Susah orang panggil ekonomi jadi jejah, susah. Orang panggil makan ni harga pun jadi mahal, jadi payah. Jadi orang menego pun jadi setuk banyak. Orang panggil jadi jejah banyak perkara lah. Lalu itulah. Jadi makan ni di dalam kawasan, di dalam bandar Madinah ni tu tak begitu banyak dan harga sangat-sangat mahal. Bagi orang yang susah, bagi orang yang sesak saat itu tak boleh nak beli. Seperti riwayat di sini dia kata, ni di dalam tafsir Al-Munir. Tafsir Munir iaitu karangan daripada daripada Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili ni iaitu Rais Qasim, iaitu Rais Qasim di Jamiah Dimashq, di Syria. Jadi nak royak kata Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili ni, bagi syarah di sini, kita tengok di dalam tafsir dia, dalam tafsir dia kata di sini. Dia kata qala al-mufassirun, maknanya orang dulu lagi, pentafsir dulu ni dia kata asaba ahlal Madinah. Jadi orang panggil tipu ke atas ahli Madinah saat itu, tipu ke ahli Madinah saat itu ashab dirar. Jadi ashab dirar ni maknanya oleh lapar. Masa tu manusia sangat-sangat lapar, dalam keadaan lapar dan susah payah makan ni tak ada warala si'rin, dan lagi pula mahal harga barang. Harga gandum mahal. Harga jualan makan ni masa tu mahal. Lalu itulah jadi susah. Bila susah hak ni tu, dalam keadaan Nabi panggil mereka supaya semaya Jumaat hak ni tu, mereka pun mari nak buat ibadat semaya Jumaat. Mari tengah-tengah Nabi duk baca khutbah dalam keadaan berdiri hak ni tu. Di sini dia kata wa idza ra'au tijaratan, dan apabila lihat mereka itu iaitu para Jumaat. Mereka itu iaitu sahabat-sahabat yang duk dengar khutbah Nabi. Ra'au, lihat mereka itu tijaratan, akan perniagaan. Jadi sahabat-sahabat ada dengar Nabi baca khutbah dalam keadaan berdiri ni, bunyi suara orang menego. Ra'au, orang panggil ra'au tijaratan, dia lihat orang menego. Lihat tijaratan di sini perniagaan, nak royak kata bunyi suara. Ya suara ya gini, ya royak di sini. Di sini dia kata di sini di sini dalam ayat ni sebut, dia kata wa akhraja ibnu Jarir an Jabir qala kana al-jawari idza nakahu kanu yamurruna bil kir wal mazamir. Jadi di sini dua. Hak satu lagi ni dia kata wa akhraja ibnu Munzir an Jabir. Hak ni berkata oleh Ibnu Munzir daripada Jabir. Hak kasaning Ibnu Jarir daripada Jabir. Maknanya dua-dua ni daripada Jabir semua. Daripada Jabir semua. Jadi orang panggil pentafsir dua-dua ni ambil daripada orang panggil riwayat daripada Jabir belaka dua-dua ni. Jadi hak ni kata Jabir ni, dia kata annal ayah nazalat fi amrayni. Sesungguhnya ayat ni turun kepada dua perkara. Gapo dua perkara? Dia kata qissatun nikah.
Satu perkara iaitu kisah nikah. Yang kedua wa qudumul 'ir. Dan satu lagi iaitu datangan iaitu 'ir. 'Ir ni maknanya utah hok muat barang buat perniagaan hok beli barang daripada negeri Syam. Wak klik mari ke Madinah. Barang hok ambil daripada negeri Syam, wak klik mari ke Madinah. Apa barang tu? Daripada makan ni, daripada gandum. Nah, daripada daripada minyak-minyak, daripada segala makan ni mengenyai ni lah. Daripada segala kut ni. Hak ambil daripada Syam ni, wak klik mari ke Madinah. Satu perniagaan, hak so lagi ni nikah kahwin. Nikah kahwin pun hari tu juga, dia belarak mari. Nah, belarak mari daripada aris dengan arusah ni tu belarak, lepas tu nya adalah sunah di situ tu. Sunah pope. Dan lagi pula hak buat perniagaan ni malulah gonggang. Gandung. Minyak. Mari buat perniagaan di Madinah masa tu. Masa tu orang panggil dalam keadaan puak sahabat-sahabat ni tengah-tengah duduk dengan Nabi berkhutbah. Nabi dalam duduk khutbah dalam keadaan berdiri. Maka dua perkara tu berlaku dalam masa Nabi duk berkhutbah. Hak ni belarak nikah kahwin. Hak so lagi ni duk palu geduk. Palu genal ni. Nah, dungdang. Gandung. Ataupun makan ni. Segala makan ni mengenyai gapo tu. Tu orang panggil dua perkara tu berlaku pada jalan tula saat ni tu. Jadi puak sahabat-sahabat ada dengan Nabi berkhutbah ni, wa idza ra'au tijaratan, apabila lihat mereka itu akan tijarah. Duk dengar suara, lepas tu tengok pergi nampak orang duk jual makan ni, jual gandum lah, jual minyak lah, jual segala-gala perkakah untuk mengenyai ni. Tengok di sana ni, satu lagi tu iaitu main ni belarak. Main ni orang panggil nikah kahwin hak ni tu. Duk siup sunah pope orang Arab ni ramai kalau pesing nikah kahwin ni. Sekarang pun dak ada lagi hak pesing bunyi lu. Pesing tu banyak sekali. Tu dia. Pada masa jahiliah ni orang panggil baru-baru lagi. Lalu itulah benda tu ada. Bila berlaku gitu, wa idza ra'au tijaratan, apabila tengok perniagaan au lahwanin ataupun perkara-perkara hak awak jadi serenok hak ni tu, perkara-perkara awak jadi galik hak ni tu, lalu itulah. Di sini dia kata infaddu ilaiha dengan maknanya insarafu ilaiha, maka memaling kepadanya. Daripada duk dengar Nabi baca khutbah, paling ke sana, paling di tempat orang duk berniaga, tempat orang duk jual tu. Hak ni paling pergi ke tempat orang duk ramai, hak nikah kahwin tu. Duk belarak berjalan derek kat atas tembok, kat atas batas tu. Duk kabur berjalan tu. Pakat pergi tengok ramai main. Tinggal Nabi duk baca khutbah. Tu dia. Wa taraku ka qaima. Di sini dia kata infaddu ilaiha, maknanya insarafu ataupun kharaju ilaiha. Pergi kepadanya, kepada tijarah ni, kepada lahwan saat ni, pergi ke sana. Wa taraku ka qaima, dan tinggal mereka itu akan dikau hai Muhammad. Tinggal mereka itu sahabat-sahabat pergi ke sana, maling diri, keluar pergi ke sana hak itu tinggal Nabi. Taraku ka, tinggal mereka itu akan dikau hai Muhammad qaima. Keadaan Muhammad saat ni tu berdiri. Nabi tengah-tengah duduk berdiri, duduk baca khutbah, tinggal habis. Tinggal saat ni tu. Bila tinggal Nabi saat ni tu, lalu itulah Tuhan suruh Nabi kata kepada mereka. Qul, kata oleh Muhammad, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Kata oleh Muhammad, ma indallah, barang di sisi Allah. Ma di sini bayannya iaitu minas thawab, daripada segala pahala. Nak ayat kata barang daripada segala pahala, maknanya pahala daripada orang dengar khutbah, pahala daripada orang semaya Jumaat hak ni tu,
indallah, di sisi Allah ni, khairum minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada kamu serenuk tengok orang nikah kahwin tak ni tu, dan lebih baik daripada buat perniagaan. Kerana itu orang panggil rezeki hak daripada perniagaan, dan serenuk mu nak dengar perkara-perkara serenuk hak dunia hak ni tu lahwin. Perkara-perkara hak tu hak ni tu, sungguh pun hak tu sedap, serenuk, dan lagi pula boleh beli, boleh makan, boleh beli taruh ke apa tu, itu tidak molek lagi, itu tidak lebih lagi. Hak ning lah lebih baik. Tu dengar khutbah lebih baik, semaya Jumaat lebih baik. Khairum minal lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada lahwin. Lahwin iaitu perkara hak sia-sia, perkara hak perkara ni perkara hak serenuk dunia saja ni. Wa minat tijarah, dan daripada perniagaan. Maknanya pahala Allah daripada semaya dan khutbah ni tu lebih baik daripada nego, daripada jualan, daripada jual beli, daripada serenuk-serenuk ni lagi. Wallahu khairur raziqin, dan Allah, dan bermula Allah lebih baik. Khairur raziqin, lebih baik daripada yang memberikan rezeki. Nak rakyat kata kita duk berebut rezeki daripada situ, rebut rezeki daripada sini, duk nak kepada makan ni tu, makan ni. Oh, Allah lebih baik lagi daripada hak kita duk harap-harap, hak kita duk letak hati ke sana ke sini tu. Allah lebih baik daripada tu lagi. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi ayat ni kita boleh reti kata, masa Nabi duk baca khutbah, duk semaya Jumaat, pakat tubik habis. Tubik habis sehingga mana? Sehingga di sini dia kata dalam ayat ni. Dalam ayat ni dia kata di sini dia kata yang mana kita sudah bagi penjelasan tadi bahawa berlaku kesusahan kepada ahli Madinah saat itu, katanya ahli dirar, iaitu kelaparan dan tinggi harga sehingga mereka tak dapat nak beli, sehingga mereka tak boleh makan, dan susah mereka hak itu dalam kehidupan mereka. Maka ada peniaga hak datang daripada Syam. Siapa tu? Dia kata faqadima Dihyah, nama dia Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi Dihyah ni, seorang sahabat itu datang daripada Syam hak itu, datang daripada Syam buat perniagaan ni. Dia hak ni tu duribalah pebel dengan maknanya gendai, geduk tu. Geduk hak ni tu dong supaya nak panggil manusia. Supaya panggil manusia, manusia mari beli, manusia mari bersama dengan dia hak ni tu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaumal jum'ati. Walhal pada masa tu hak ni tu Rasulullah duk khutbah. Khutbah Jumaat. Lepas tu pakat keluar lagi habis. Falam yabqa fil masjid, tak ada ketinggalan di dalam masjid illa 12 rajulan, kecuali ada 12 orang. Tu dia. Pakat tubik gi habis. Tubik gi nak beli pun ada, tubik gi nak tengok mainan pun ada. Nak tengok nikah kahwin hak duk belarak saat ni tu. Aris dengan arusa saat ni tu. Cau bau cau sau duk. Orang panggil duk belarak sekali. Duk sunah, orang duk palu geduk untuk mari beli, untuk mari tengok bagai-bagai jualan. Jadi nak rakyat kata masa tu sahabat-sahabat duk dengar khutbah ni tu pakat pergi situ belaka. Pahak tinggal 12 orang saja. Tu tinggal 12 orang serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Minhum Abu Bakar wa Umar. Setengah daripada mereka itu Abu Bakar wa Umaru, dan Umar. Setengah daripada mereka itu termasuknya Abu Bakar hak tak ada pergi. Saidina Umar hak tak ada pergi. Tu sahabat-sahabat hak kuat ni tu tak ada pergi. Jadi hak tinggal serta dengan Rasulullah 12 orang saja. 12 orang saja. Lepas tu habis. Di sini hak tepat nak ambilnya, kita nak Jumaat saat ni tu. Nak buat Jumaat saat itu berapa? Kita nak kecek di sini lebih kurang di atas mazhab kita Syafi'i, dan kita nak kecek di atas mazhab Maliki. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka di sini kita nak kecek tentang ibadat Jumaat ni kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Walaupun ibu ni saya sebut
Nah, senantiasa lah saya sebut di sini, tapi ibu ni tak ada semaya Jumaat. Walau bagaimanapun hak ni orang panggil lekat di mulut. Nah, lekat di mulut. Walau bagaimanapun kita kira kata kita boleh ambil manfaat. Jadi nak royak kata dalam mazhab kita, nah dalam mazhab kita nak berdirikan Jumaat saat itu, dalam mazhab kita Syafi'i ni, nah dalam mazhab kita Syafi'i ni, dalam ayat kita sudah dengar dah. Nah, dalam ayat kita sudah dengar dah. Lepas tu kita nak mari tengok dalam mazhab. Sebab mazhab ni tu, nah, orang panggil tak serupa lah dalam mazhab ni. Tak serupa dalam mazhab. Kerana semua tu orang panggil ijtihad. Dan semua tu ada rojok ke dia. Semua tu, nah, tempat ambil dia ada. Berdasar dengan hadis demon ni, dasar dengan hadis sahabat sorang ni. Hak ni dasar dengan sahabat sorang ni. Hak tu orang panggil semua tu tidak ingkar gimari. Tidak ingkar. Jadi Imam Syafi'i tidak ingkar kepada Imam Maliki, Maliki pun tidak ingkar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ingkar kepada Imam Hanafi, Imam Hanafi pun tidak ingkar kepada Imam orang panggil tidak ingkar. Nak royak kata di sini nak royak Imam Syafi'i kita tidak ingkar kepada mujtahid hak dulu-dulu. Misalnya Abu Hanifah, dia tak ada dengan Abu Hanifah sebab hari meninggal dunia Abu Hanifah timbul dalam tahun tula timbul Imam Syafi'i. Tapi di situ nak royak kata tidak ingkar. Imam mujtahid ni tak ingkar gimari. Nah, lepas tu kita nak tahu di sini kata mazhab kita ni, nah mazhab kita Syafi'i ni, kita berdasarkan kepada orang hak nak buat Jumaat saat itu kena jumlahnya, bilangannya, jamaah dia iaitu 40. Nah, 40. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i ni, berdasarkan kepada hadis riwayah daripada Ibni Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinati wa kanu 40 rajulan. Dasar pada hadis Ibnu Mas'ud ni dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hipung di Madinah itu dan adalah mereka itu sahabat-sahabat 40 rajulan. 40 orang semua. Tu dia. Jadi bila hadis ni, nah bila Imam Syafi'i ni dia berdasar kepada hadis ni kata Ibnu Mas'ud kata Nabi ni dia tak himpun kecuali kena cukup 40 baru dia semaya. Kena cukup 40 baru dia semaya. Pas balah mana hak kita dengar ayat tadi? Balah mana hak kita dengar ayat tadi? Ayat tadi hak kita dengar tu di sini nak royak kata ulama ni bila tak tenang dia tak bangunkan Jumaat. Nah, sebab dia orang panggil apabila dia sabit di atas riwayat siapa, sahabat seorang mana, maka dia pergi tetap di situ. Semua tu orang panggil riwayat daripada riwayat daripada sahabat ni dia pergi tetap. Semua ni orang panggil daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia pegang adat di sini, maka dalam kitab ni kita rujuk kepada kitab Mughnil Muhtaj ni, iaitu bagi Khatib Syarbini ni, di muka 540 ni. Nah, 540 ni juzuk 1. Mungkinnya kalau kita buka dalam kitab kita tu, kalau tahqiq orang tu orang ni tu adalah ubah sikit-sikit tu muka. Nah, jadi dalam kitab ni dia kata dia kata fala tajibul jum'atu illa bi'adadin thabata fihi tauqifun. Nak ayat kata tak wajib Jumaat kecuali dengan adat. Adat ni hak tauqif. Adat ni hak telah sabit. Hak sudah tahu orang panggil hak sudah sabit dah. Hak tetap dah hak ni orang panggil sudah sabit. Nah, riwayat daripada sahabat-sahabat hak tertentu. Manakala sudah berlaku gitu, Imam Syafi'i kita ia pergi hak 40. Nah, pergi hak 40 kerana hak tak sampai 40 tak tenang. Nah, tak sampai 40 tak tenang. Waqad thabata jawazuha bi 40. Maka tetaplah harus nak bangun Jumaat saat itu bi 40. Wa thabata sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi Nabi kata semaya olehmu seperti mana mu tengok aku semaya. Walam tathbut salatuhu laha. Jadi nak ayat kata di sini, nah tak sabit
semaya Nabi hak itu laha baginya bagi Jumaat bi aqalla min zalik. Kalau sikit daripada demikian 40 nak tak ada sabit. Tu. Jadi Imam Syafi'i kita dia pergi situ. Fala tajuzu bi aqalli minhu. Maknanya tak harus nak buat Jumaat saat itu sikit daripada 40 tu. Lepas tu wala bi arba'in, dan tidak juga kalau 40 orang wa fihim ummi qassara dia kata. Maknanya kalau ummi hak taksir dalam 40 tu ada ummi seorang. Ada orang tak pandai, orang ni orang jahil kita kata. Nah, dia ni taksir fit ta'allumi, di dalam ta'allum, dalam mengaji, mengajar, dalam nak menututi ilmu dia hak itu tak mengaji misalnya. Pas tak mengaji dia taksir daripada dia. Bukan maknanya dia tak kuasa nak mengaji, dia orang susah. Bukan, dia kuasa mengaji tapi dia kelain tak mengaji. Kalau dia ummi macam tu cukup 40 pun dia tak bila juga dalam mazhab kita. Sebab itulah nak royak kata dalam kitab Mughni Muhtaj ni, nah lil Khatib Syarbini ni, dalam mazhab Syafi'i sendiri dia kata tak leh kalau jumlah tu tak cukup 40. Tu. Nah, kau bapak semua yang mana kita duk buat tu tak ada gapo dah lah kita duk buat hak 40 tu. Nak royak kata bilangnya Jumaat tu kebanyakannya kita tahunya hak 40 tu lah. Nah, hak kita tahu hak 40. Jadi kalulah kita kembali, kalulah kita pergi tengok di dalam kitab lain, kita kata kalau kita pergi tengok di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, masalah bilang ni dalam Jumaah ni, dalam jamaah ni, maknanya kita nak semaya berjamaah ya sebab orang panggil semaya Jumaat saat ni tu, syarat dia berjamaah. Jadi syarat dia berjamaah di sini, kalau kita tengok dalam kitab ni dia kata waqtalafu fi miqdaril jamaah tu qadar dia banyak mana. Di sini dia kata kan minhum man qala ithna siwal imam. Ada setengah daripada mereka itu katanya 2 orang tapi lain daripada imam. Nak royak kata 2 orang tak kira dengan tok imam, maknanya 3 orang dengan tok imam lah. Ada satu riwayat tu wa minhum man qala thalathah dunal imam. Ada setengah kata 3 orang boleh dah tak bila tok imam, maknanya tok imam seorang lagi jadi 4. Siapa tu? Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Itu adalah perkataan daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah ni 3 orang makmum, tok imam seorang boleh dah semaya Jumaat. Abu Hanifah. Pahak kita ni kita nak fokus mazhab kita Syafi'i dan mazhab Maliki. Kita nak fokus 2 tu. Abu Hanifah ni 3 orang makmum dan seorang tu imam. Boleh dah Abu Hanifah. Ataupun imam Hanafi hak kita kata tu. Kitab apa ni? Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Hak Ibnu Rushdin Al-Qurtubi. Tu ya orang Quruni. Orang Quruni ya. Orang panggil dia meninggal dunia saat itu pada tahun 595. Jadi di sini nak royak kata bilangi dalam mazhab ni tak sama, tak serupa. Bilangi dalam mazhab tak serupa. Bila kita rujuk mari tengok di dalam Hasyiah Bajuri pula, kita mari tengok dalam Hasyiah Bajuri. Dalam Hasyiah Bajuri ni dia kata kan di sini. Dia kata di sini qad ikhtalafal ulama'u fil adadi alladhi tun'aqadu bihi al-jum'atu. Telah buat perselisihan ulama saat itu pada bilangan yang dibilai dengannya akal Jumaat ala khamsata asyara qaulan, di atas 15 perkataan. Atas 15 perkataan. Nak royak kata khilaf tu gitu lalu. Jadi perkataan pertama ni dia kata tun'aqadu bil wahid. Pada dengan seorang ya. Pada dengan seorang ya. Tu. Pada dengan seorang maknanya makmum seorang deh. Wa huwa qaulu Ibnu Hazmin wa alaihi
fala tushtaratul jama'ah. Ni sore diri fala tushtaratul jama'atu, tidak disyaratkan jamaah. Siapa ni? Ibnu Hazmin kata. Ibnu Hazmin kata jemaah ni sore tak ada gapo dah. Nah, fala tushtaratul jama'atu, tidak disyaratkan jamaah. Nah, kama huwa zahir, dia kata di sini. Kalau berasa kalulah bapak-bapak kita, nah, anak-anak pelajar berasa nak tengok sendiri, bukalah dalam kitab Hasyiah Bajuri ni, ada di juzuk 1, mukanya 475. Nah, 475. Mungkinnya kita tak serupa sikit, tobok belakang, tobok apa tu kita tengok baknya adat. Nah, al-adat fil jamaah tu maknanya kita tengok bilangnya mikdar dia tu banyak mana, kita tengok situ ya, jumpalah. Boleh tengok di situ. Jadi perkataan yang kedua, bithnaini kal jamaah. Dia kata dua orang tak ada apa dah. Dengan dua orang sudah jadi jamaah dah. Wa huwa qaulun Nakhai. Perkataan Nakhai kata dua orang tak ada apa dah. Nak buat Jumaat ni. Tu kita tak ada nak ambil lagi ni, kita nak ambil hak Imam Malik ya. Kita nak ambil hak Imam Malik dan kita nak ambil hak Imam Syafi'i kita. Yang ketiga, bithnaini. Nah, ma'al imam inda Abi Yusuf wa Muhammad wal Laith. Hak ni dia kata dua orang serta dengan Tok Imam. Maknanya Tok Imam seorang, makmum seorang. Siapa? Laith kata balah tu, Abi Yusuf pun kata balah tu. Tu dia. Yang keempat, bi thalathatin, dengan tiga orang, ma'al imam inda Abi Hanifah wa Sufyan Ats-Tsauri. Di sini maknanya tiga orang serta dengan Tok Imam. Siapa ni? Abu Hanifah kata gitu. Nah, Sufyan Tsauri pun kata gitu. Wal khamis, dan yang kelima, bisab'atin, dengan 7 orang, inda Akrimah. Akrimah kata 7 orang boleh buat dah Jumaat ni. Tu. Yang kene pada. Yang kene, bitis'atin inda Rabi'ah. 9 orang di sisi Rabi'ah, 9 orang tak ada apa dah boleh buat Jumaat. Wasabi', as-sabi' yang ketujuh ni bithnai asyara wa huwa mazhab Imam Malik. Hak kita nak hak ni. Nak rakyat kata Imam Malik ni 12 orang. Sebab faham daripada ayat hak kita baca tadi, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku kaqaimah. Nah, bila sahabat duk dengar khutbah Nabi han itu, duk dengar khutbah Nabi dalam keadaan berdiri han itu, bila dengar penega-penega hak datang daripada Syam tu dan serta tengok orang belarak belarak daripada orang menikah kahwin han itu, pakat tu baik gih. Sehingga tinggal 12 orang di situ. Maka hak ni hak Imam Malik ambil. Yang ke-8, mithluhu, umpama Imam Malik ni juga ghairul imam, tak ada kira imam, tak ada kira tu imam dak. Tu imam sukulah hak ni. Jadi 13. Siapa ni di sisi siapa ni? Inda Ishaq, di sisi Ishaq. Yang ke-9, bi'ishrin fi riwayatin Ibnu Habib an Malik. Hak ni nak riwayat kata 20 orang. 20 orang. Riwayat hak Ibnu Habib ni daripada Imam Malik juga. Yang ke-10, bi thalathina kadzalik. Nak riwayat kata hak ni 30 pun ada satu riwayat kata daripada Imam Malik juga. Wa hadi asyara, dan yang ke-11 ni bi arba'in. Hak ni 40 orang. Wa minhum al-imam. Wa minhum al-imam, 40 orang ni. Daripada 40 tu pula iaitu termasuknya imam. Tu imam sendiri duduk dalam 40 tu. Wa huwa asahul qaulain inda Syafi'i. Inda Syafi'i. Nak rakyat kata sebab di sisi Imam Syafi'i ni ada dua kaum. Kaum yang pertama, kaum yang pertama iaitu 40. Kaum yang pertama iaitu 40 serta dengan tu imam. Lepas tu kaum yang kedua. Atsani asyara ni bi arba'in ghairul imam. 40 tapi tak bila tu imam. Maknanya 41 naik lagi, 41, 42, 43. Tu dia. Hak kau tadi 40 serta dengan tu imam. Hak ni 40 tak ada bila tu imam.
Dah tu. Tu nak royak kata tu dua kaum tu. Dia mau kata kaum jadi dengan kaum qadim tu. Nah. Tu. Serta dengan Tok Imi 40. Hak tak serta dengan Tok Imi ni, Tok Imi bila suku. 40 tu makmum saja. Lepas tu Tok Imi suku pula. Jadi di sini nak royak kata, nak royak kata lebih daripada 40 lagi. Tu. Lepas tu wa huwa qaulul akhar inda al-Imam Syafi'i. Hak ni perkataan hak lain ni. Di sisi Imam Syafi'i. Tu. Lepas tu wa bihi, dan dengannya perkataan ni qala Umar bin Abdul Aziz. Hak ni Umar bin Abdul Aziz khalifah Umayyah pun kata balas ni juga. Umar bin Abdul Aziz ni iaitu khalifah yang ke-8 daripada khalifah Umayyah. Tu dia. Yang ke-13 bi khamsin. Hak ni kena 50. Ada satu riwayat dalam daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni 40 pun ada. 50 pun ada. Lepas tu yang ke-14 samanuna. Hak ni kena 80. Kena 80. Hakahu al-Mazari. Al-Maziri. Jadi di sini nak royak kata hak 80 ni kita tak ada pegang lah hak ni. Di kau banyak lah hak ni. Lepas tu yang ke-15 ni jam'un kathirun min ghairi hasar. Nak royak kata hak ni banyak sangat. Ni kita tak pegang. Tak pegang juga. Sini kita hak kita nak kecek pada malam ni. Kaum bapak kita iaitu hak 40 dan hak 12. Hak Imam Imam Malik kita. Hak ni rojok ke ni kalau nak pergi bukalah dalam Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri iaitu di juzuk 1, pergi cari tengok tentang bilangi sakup paut orang nak bangun Jumaat. Orang nak bangun Jumaat. Jadi walau bagaimanapun kita nak bagi tahu di sini bahawa Jumaat ni kita bimbang juga kalulah kaum bapak kita, pemuda kita, para Jumaat kita kita buat hak ni tu jumlah tak cukup 40. Jumlah tak cukup 40. Sebab itulah kita mari kecek ni jumlah tak cukup 40. Kerana kita duk nak semaya sangat-sangat hak ni tu tak cukup 40 pun buat. Tu tak cukup 40 pun buat. Jadi buat di sini kita pun nak jadi jelas sikit. Kita tahu syarat cara-cara kita nak buat di dalam semaya Jumaat kita tu. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i ni, dalam mazhab kita Syafi'i ni supaya kita boleh tahu bersama di sini nak royak kata di sini kita mari tengok di dalam kitab fiqh Islami, al-fiqhul Islami ni wa adillatuh ni. Di sini kitab hak Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia kata ana wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah tuqamul jum'atu nak royak kata didirikan Jumaat ni bihuduri arba'in. Dalam mazhab kita Syafi'i ni, dalam mazhab kita Syafi'i ni, Hanabilah pun serupa juga dengan kita, tapi kita nak kecek kita ya. Dalam mazhab kita Syafi'i ni, tuqamul jum'atu didirikan Jumaat ni bihuduri arba'in. Kena datang tu 40. 40. 40 yang kambil hak orang tua duk kata tu 40 orang. Fa aksar sehingga ke atas. Tu 40 naik di. Bil imam serta dengan Tok Imi. 40 serta dengan Tok Imi. Kalau Tok Imi seorang anak makmum 39 tak ada gapo lagi. Serta dengan Tok Imi. Hak tu orang panggil kaum muktamad. Orang muktamad anak makmum tu 40 Tok Imi seorang pula. Ataupun lebih daripada tu. Min ahlil qaryah, daripada ahli qaryah tu. Al-mukallafin, dan orang mukallaf. Al-ahrar, dan lagi pula dia hak itu bebas. Az-zukur, dan lelaki. Mustautinin, dan dia mustautin. Mustautin dengan maknanya orang niat tetap duduk situ. Ni kita nak remik, nak kecek jadi remik masa duduk jalan. Masa duduk jalan. Bihaitsu la yad'anu minhu ahadun ahaduhum syita'an wala saifan illa lihajah. Nak royak kata orang hok duk tetap dalam kampung tu dia tak pindah pergi dah. Musim panas, musim sejuk pun dia duk tetap duk situ. Kecuali dia ada hajat. Kena pergi nego situ, kena pergi nego sini. Tu nak royak kata 40. Kami bukan bapak yang dirahmati Allah. Kena 40. Jumlah anak semaya Jumaat ni kena 40. Lepas tu kalau tak cukup 40, balas mana?
Kita dengar dah saat ni 3 pada 5 pada 9 pada 7 pada 12 pada. Tu dia. Sebab apa saya mari fokus kepada mazhab Syafi'i dan fokus kepada mazhab iaitu Maliki. Ya dengan sebab gini kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Sebab kita duk dapat dengar daripada mereka hak duk semaya hak ni tu hak tak sapa 40 tu. Hak tak sapa 40 tu. Kita taklid mazhab apa? Kita taklid mazhab apa? Hak kita nak tahu situ tu. Ada setengah kata mazhab kita kaum koding ada 8, kaum koding ada 12. Ada perkataan itu saya sendiri pun biasa dengar masa saya duk ngaji dulu. Tapi kalau kita kembali kelik kepada kitab-kitab Arab, kita kembali kelik kepada kitab-kitab Jawi pun kita cari hak 8, cari hak 12, hak mazhab kita, hak sabit daripada mazhab kita sendiri, Imam Syafi'i sendiri ni. Tak jumpa tak jumpa. Mungkinnya saya ada tinggal kitab dua tempat. Sebab tengok ke Arab pun tak ada. Hak ya royak dua kaum ni. Kalau kita kembali kelik di sini, kalau kita kembali kelik kepada kitab ni, saya klik kepada kitab iaitu Buriyatul Tulab ni, kitab Buriyah ni. Cuba ayuh buka di mukanya 203 juzuk 1. Saya nak baca di sini. Syahdan. Disyaratkan bilangan jamaah. Disyaratkan bilangan jamaah yang mengerjakan Jumaat itu 40 dengan imam. Tu. Jadi di sini syahdan. Jaga-jaga. Disyaratkan bilangan jamaah yang mengerjakan Jumaat itu 40. Disyaratkan jamaah yang mengerjakan Jumaat tu 40. 40 dengan imam, serta dengan imam. Dengan imam ni kita pakar dengan mana serta. Serta dengan tu imam. 40 tu serta dengan tu imam. Inilah kau jadi. Kau jadi ni. Hak serta dengan tu imam ni kau jadi. 40 serta dengan tu imam kau jadi. Kitab Jawi ni duk baca ni. Tu dia. Kitab Buriyatul Tulab, kitab Buriyah. Kitab karangan hak Syekh Daud. Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Lepas tu bagi Imam Syafi'i. Hak ni orang panggil hak mazhab Imam Syafi'i ni kau jadi dia 40 serta dengan tu imam. Kata kaum qadim, sambung. Kata kaum qadim pula 40 lain daripada imam. 40 lain daripada imam. Maknanya istisna tu imam. 40 tu makmum saja. Lepas tu imam. Jadi lebih kan? Satu kaum qadim. Kaum qadim ni lebih daripada 40 lagi. Tu. Satu kaum qadim. Pak kita duk kata 8 12 ke apa tu? Hak tu nak royak kata sabit dak pada mazhab Syafi'i kita hak sungguh ti. Sabit dak. Kalau sabit okeylah, saya tak nafi di situ. Kalau sabit daripada mazhab kita sungguh ti tak ada gapo. Tak ada gapo. Bimbel bukan kau anak dak bimbel takut tak ada sabit daripada mazhab kita. Sebab hak jelas nyatanya 40 tu cerak. Mazhab kita cerak hak tu. Hak tu kaum muktamad kena 40. Kena 40 mata kaum muktamad. Kita bukalah kitab. Kitab-kitab Arab cuba buka semua tengok. Kitab Arab 40 saja hak mazhab Syafi'i ni. 40 tidak 40 lebih. 40 tidak 40 lebih. Ya bahas tu saja. Lepas kita buka kitab Jawi pun gitu juga. Gitu juga. Lepas cuba kita buka kitab, buka kitab Sabilah. Kita buka kitab Sabilah. Buka kitab Sabilah duk di muka. Kitab Sabilah ni duk di muka 40 ni. 40 ni. Kitab Sabilah ni kita buka muka 40 ni. Cuba buka kitab Sabilah muka 40 ni. Dia kata ana di sini. Kita nak baca. Kitab Sabilah. Dia kata syahdan disyaratkan bilangan jamaah yang mengerjakan Jumaat itu 40 dengan imam. 40 dengan imam juga. 40 dengan imam dengan maknanya serta dengan tu imam. Kalau anak makmum 39 tu imam seorang boleh lagi.
Naknya 40, jumlah 40. Pas kita bimbangnya, hak kita dok buat 8 orang, hak kita dok buat 10 orang, hak kita dok buat nah belah-belah hak tak sampai 40 tu. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau dah tak cukup 40, kita iring pergi kepada semaya zuhur. Nah, iring pergi kepada semaya zuhur. Lebih afdal kita semaya zuhur. Kalau dah tak cukup. Nah, tak cukup. Sebab apa? Ya kalau kita nak kecek bab afdal ni maknanya boleh buat. Nah, kalau kecek afdal ni maknanya boleh buat. Di sini nak ayat kata iring pergi kepada zuhur lah. Kalau ada perkataan itu, ada perkataan kata 8 orang hak mazhab Syafi'i kita sabit pada mazhab Syafi'i itu ada. Kalau kata gitu, maknanya afdal kita buat zuhur lagi. Dengan sebab apa? Dengan sebab syarat ia tak cukup. Syarat-syarat ia hak ni tu orang panggil duk khilah-khilah lagi. Tapi hak 40 ni muktamad. Nah, kan bapak kita semua, pemuda semua. Kan 40 ni muktamad. Pas orang duk buat, 12 orang duk buat. Hak tu saya duk royak di sini bukan maknanya kita reti pada tak ada reti. Nah, mungkinnya orang panggil, mungkinnya tempat-tempat hak kita tak jumpa lagi nya mungkin ada, tapi dalam kitab Arab ni tak jumpa dalam kitab Arab. Kalau kitab Jawi tu, kitab Jawi sendiri pun kita baca dua buah kitab ni. Nah, 2-3 buah kitab ni tak ada royak juga kata daripada mazhab Syafi'i hak 8 tu. Tak ada royak gitu. Tapi royaklah kata 8 pun ada orang buat. Jadi ia tak sabit pada Imam Syafi'i dak kali. 8 ada orang buat, 7 ada orang buat, 9 ada orang buat, tapi ia tak sabit pada mazhab Syafi'i. Pas kita nak di sini kita orang bermazhab. Mesti kita kena turut mazhab lah. Mazhab kata 40, maka kita 40. Pas kalau tak cukup 40, tak cukup 40 kita pergi mazhab lain. Tak apa. Misalnya kita nak pergi kepada mazhab Maliki. Mazhab Maliki jelas dia 12. Sebab pahal daripada ayat tadi. Tu. Dia 12. Mazhab Maliki ni dia pegangnya 12. Bila dia pegang 12, sudah boleh dah semaya Jumaat di sisi dia 12. Sudah boleh semaya Jumaat. Bila sudah boleh semaya Jumaat, bagaimanakah kalau kita taklid mazhab Maliki? Kerana kita nak buat juga Jumaat. Orang sedikit orang tak cukup 40. Kalau kita taklid mazhab Maliki, kita bermazhab. Kita bermazhab. Itu dia. Kita nak widuk dalam sangkat mazhab ni, nak widuk dalam mazhab ni, taklid mazhab Maliki. Bagaimana kalau kita taklid mazhab Maliki? Tu saya sebagai pengesyurah je tu bukan maknanya nak bata, bukan bukan nak royak kata bata apa gitu, dak. Nak royak kata kaum muktamad hak mazhab Syafi'i ni 40. Lepas tu hak tak sampai 40 tu sabit daripada mazhab Syafi'i dak. Ada royak kata 8 ada, 7 ada, 9 ada. Ada royak tapi ia tak ada sabit daripada mazhab Syafi'i. Kalau kita mari tengok kaum Qadin lebih daripada 40. Ya sebab 40 tu kaum muktamad serta dengan tu imam, 40 serta dengan tu imam. Bawa mari tengok kaum Qadin 40 tidak serta dengan tu imam. Tu imam suku. Jadi lebih lah. Faham tak tu? Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebut ibu mata. Sebenarnya ibu ni tak ada semaya Jumaat. Walau bagaimanapun kita nak faham kata tidak sabit pada Imam Syafi'i. Kita tengok dalam kitab-kitab ni tak ada sabit pada Imam Syafi'i. Benda tu ada 8, ada 7, ada 9, ada, tapi tak ada sabit ni. Tak ada sabit tu. Bagaimanakah kita nak buat? Kalau kita nak buat juga, kalau kita nak buat juga, nak jadi jelas benar-benar, kita taklid mazhab hak tetap. Misal kita kata Imam Malik. Imam Malik je tetap. Dia 12. Lepas tu naik gilah 12 ke atas. 12 ke atas kerana dia berdasar pada ayat tadi. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa taraku ka qaima. Tu dia. Lepas tu bila kita hak ni tu, kalau kita nak taklid mazhab Maliki 12. Jadi kita bermazhab. Kalau kita hak ni tu dia buat 8. Mazhab mana kita? Kita jelas kata mazhab mana. Kalau kata mazhab Syafi'i, tak ada apalah mazhab Syafi'i pun. Tapi we jadi jelas kata sabit sungguh dak. Tetap sungguh dak. Cerak dak. Kalau cerak saya pun nak tupai tahu juga ni. Saya pun nak tupai tahu juga kalau kata cerak sungguh. 8 ni daripada mazhab Syafi'i sungguh misalnya. Rasa nak tahu juga. Saya pun rasa nak tahu. Takut-takut kan 8 ada buat tu lah mazhab mana? Ada dalam kitab sebut dalam kitab
kitab Hasyiah Bajuri ni, kitab Hasyiah Bajuri ni royak 8 pun ada, 7 pun ada Hasyiah Bajuri royak. Nah, 8 pun ada, 7 pun ada, 9 pun ada, tapi ia tak ada sabit kata daripada mazhab Syafi'i. Hak sebut hak sabit daripada mazhab Syafi'i 40. Dah tu. Tu dia. Sebab tu lah saya kata kalau kita duk buat ni, kita duk buat hak tak sampai 40 tu, bagaimanakah kalau kita taklid mazhab Maliki? Sebab kita nak kita duk dalam sangkat, kita duk dalam mazhab. Dah tu. Takut kita keluar daripada mazhab. Nah, kalau kita keluar daripada mazhab, kitab ni Al-Mazhabiyah. Kitab ni Al-Mazhabiyah karangi Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Orang tok say mazhab. Orang tok say mazhab ni huraya dalam ning hak ni tu. Nah, kasar-kasar juga. Nah, huraya dalam ning. Sebab orang tok say mazhab ni dia nak pakai mazhab Rasulullah lalu dah. Tok say mazhab Hanafi, tok say mazhab Maliki, tok say mazhab Syafi'i, tok say mazhab Hambali, tok say. Nak mazhab Rasulullah lalu dah. Sebab apa? Sebab ia kata di sini, ia kata annal madhhabal haqqa, sesungguhnya mazhab hak benarnya al-wajibat dhihabu ilaihi, hak wajib kita bermazhab kepadanya, wal itba' lahu, dan kita kena turut baginya, innama huwa madhab sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu mazhab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak tu mazhab hak molek, dia kata. Duk turut apa mazhab pak? Tengok tu perkataan. Sebab tu kita tak sewi keluar daripada mazhab. Bila tak sewi keluar pada mazhab, di sini ya royak di sini dia kata zaharat fi'atun fi asrina, zahir satu golongan di dalam masa kita ni. Nah, masa kita ni, masa kita sekarang ni. Nah, apa dia kata di sini? Yaqulu bi kufri man yulazimu mujtahidan bi'ainihi. Dia mengkufurkan mereka yang melazimi mazhab, melazimi mujtahid, turut mujtahid. Nah, maknanya kita orang mazhab ni, duk turut mazhab. Buat apa? Hak ni nak ayat kata, dia tuduh kata anda di sini. Dia kata anna atba'al kitab was sunnah atba' li ma'sum. Orang turut Quran dan sunnah ni, orang turut iaitu turut yang maksum. Sebab Nabi suci, Nabi tak ada Nabi hak ni tu tak ada kekurangan. Nabi maksum, Nabi tak berdosa. Nabi senantiasa molek. Sebab tu turut Nabi selalu. Nah, wa atba'ul a'immah al-arba'ah, kita turut a'immah arba'ah ni, turut imam 4 ni, atba' li ghairi maksum. Demo ni orang ada dosa, demo ni bukan maksum. Turut apa? Sekali betul, sekali tak betul. Ittihad ni kali kena, kali tak kena. Kalau kena boleh 2 pahala, tak kena boleh 1 pahala. Sebab tu dia turut Rasulullah selalu. Rasulullah betul semua. Kalau turut demo ni kena ratik, tak kena ratik, muka ittihad dia kata. Sebab tu saya kata buku kita nak bermazhab ni, kita tak sewi keluar daripada mazhab ni, kita nak jadi jelas. Bila kita tak boleh nak buat syarat-syarat nak bangun Jumaat hak mazhab Syafi'i kita pergi bangun hak mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki 12 orang. 12 orang boleh dah. Cuma kita kena mengaji sikit lah dalam mazhab Maliki tu. Gapo hak kita kena mengajinya? Dalam mazhab Maliki ni kita nak mengaji gapo hak kita kena mengaji dalam mazhab Maliki. Jadi di sini hak kita kena mengaji dalam mazhab Maliki. Yang mana kita dapat mengetahui daripada huraiya tadi bahawa mazhab Maliki di sini ada dia kata al-adad al-matlub la yaqil an 12 rajulan. Mazhab Maliki ni tak kurang daripada 10 orang. 12 orang. Tak kurang daripada 12 orang. Di mana tempat rojok ke ni? Boleh kita nak rojok di dalam kitab Mufassal fi Ahkamil Mar'ah pun boleh juga. Hak Dr. Karim, Dr. Abdul Karim Zaidan pun boleh juga kita nak rojok situ. Ataupun dalam kitab Fiqh Islami bagi Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Wahbah Zuhaili ada sebut di sini. 12 orang pula juga hak mazhab Maliki. Jadi nyata mazhab Maliki ni 12 orang. Dia pegang tetap 12 orang. 12 orang naik gilah.
Maknanya kalau 12 orang kita nak buat juga, taklid mazhab Maliki mana lebih baik dengan kita semata-mata buat jemaat saja. Sebab tu saya kata takut tak sabit. Kalau sabit okey, tak ada gapo lah. Kalau sabit alhamdulillah. Saya sendiri pun mujur jugalah. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab kitab ni banyak mungkinnya kita baca 5 ni buah mungkinnya tak jumpa. Sebab itulah nak royak kata, tapi kalau kita tak jelas, lagi hak kita duk bangun kita tak jelas lagi, baik kita ambil hak jelas dulu. Mazhab Maliki sudah jelas. Cuma orang panggil cara buat tu ngaji dah sikit tentang hak mazhab Maliki tu. Bila kita nak buat, kita taklid. Taklid dulu. Aku ikut mazhab Maliki. Taklid dulu mazhab Maliki. Lepas tu cara kita nak buat mazhab Maliki ni kita ngaji sikit. Malahana kita ngaji sikit. Kita kena tahu kata di dalam mazhab Maliki ni tentang khutbah. Arkanul khutbati. Rukun khutbah tu bagaimanakah mazhab Maliki? Bila kita nak buat hak mazhab Maliki, kita mari tengok semaya Jumaat khutbah dalam mazhab Maliki hak itu balah manakah rukun dia? Kita tengok mazhab kita. Mazhab kita rukun khutbah ada 5. Yang pertama hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi. Khutbah kita mula-mula sekali hamdalah. Yang kedua, as-salah 'alan nabi, iaitu selawat ke atas nabi. Khutbah kita yang kedua. Yang ketiga, al-wasiyah bittaqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Rukun tebah hak mazhab Syafi'i. 5 semua. Yang ketiga. Yang keempat, qiraatil Quran. Qiraati ayatin minal Quran. Baca satu ayat daripada Quran. Bacalah ayat apa-apa kita tahu kurang-kurang satu ayat daripada Al-Quran. Tu baca ayat Quran. Rukun yang keempat. Rukun yang kelima, doa lil mu'minin wal mu'minat. Kita doa bagi orang mukminin dan mukminat. 5 rukun mazhab kita dalam khutbah. Kita mari tengok khutbah dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki ni khutbah dia sah ya. Rukun dia sah ya. Rukun dia apa sah? Dia kata antakuna mustamilatan ala tahdhir atau tabshir. Bahawa adalah khutbah itu mustamilatan. Ialah meliputi di atas tahzir. Kita menakuti. Dalam khutbah kita menakuti, lepas tu awit tabshir, boleh pilih. Tabshir di sini orang panggil litakhyir, maknanya boleh pilih. Kita nak menakuti pun boleh. Ataupun kita nak menggalak buat amalan ada balasan akhirat. Royak kebaikan akhirat boleh dalam khutbah. Ya, satu rukun ya. Tak ada kena sebut alhamdulillah, tak ada selawat ke atas nabi, dan lagi pula tak ada doa. Tu dia. Nak royak kata ayat Quran pun tak ada jadi rukun dalam mazhab Maliki. Sekadar kata kita hak itu kecek tentang hak menakuti akhirat, ataupun kita beri semangat supaya mereka itu gemar kepada balasan akhirat. Tu satu rukun saja dalam mazhab Maliki. Tu kaum bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita duk dengar. Kita duk dengar dakwah seruai kita pada malam ni. Sebarai kita pada malam ni supaya kita ambil manfaat bersama. Sama-sama kita cari, sama-sama kita hak itu boleh tengok tempat-tempat hak kita nak menjelaskan diri kita dalam kita nak bangunkan Jumaat ni. Jadi kaum bapa yang dirahmati Allah, pemuda-pemuda kita hak kita duk buat dah tu, semoleknya kita kembali tengok di dalam kitab katik, tanya tok-tok guru katik, sebab setengah-setengah daripada masjid itu pakai buat dah. Dia kata 8 apa boleh, 7 apa boleh, 6 apa boleh, buat sudah. Tu kita takut ke tak cukup syarat dia, tak kena dengan cara dia, takut ke jemaat kita tu jadi saja nyanyi jugalah kita. Sebab itulah kita ni tok sewi jadi sia-sia. Lalu itulah dalam kaum muktamad kita kalau tak cukup 40, maka ia iringi kepada zuhur. Kena buat zuhur lah. Kalau kita nak buat juga hak tak sapa, kita boleh jadi ada rojok. Kalau nak buat 3, kita pergi mazhab Hanafi. Kita pergi mazhab Hanafi. 3 tu
tidak kira kalau ingat imam misalnya. Pergi mazhab Hanafi. Kalau nak buat dua belah, kita klik kepada mazhab Maliki. Hak kita duk bagi hurai ya. Tu dalam khutbah. Lepas tu dalam khutbah saja ya tak mada ni. Nah, tak mada. Kita pergi sikit lagi. Sebab apabila kita nak buat ibadat dalam mazhab Maliki ni, nah, kita kena ambil daripada awal lagi. Kena mula daripada wuduk lagi. Ambil asmaya. Cara ambil asmaya. Cara ambil asmaya, kita bila kita taklid mazhab Maliki, kena ambil asmaya mazhab Maliki. Sebab kita takut ke jadi talfiq pula. Semaya ambil hak mazhab Syafi'i. Pergi semaya Jumaat, semaya hak mazhab Maliki. Tu. Jadi talfiq, jadi bercampur. Bila bercampur bertapung itu, kaedah kata al-ibadatul mulaffaqah la tuqbal. Ibadat hak pesing talfiq ni tak diterima. Pas kita nak buat mana? Kena ngaji sikitlah dalam mazhab Maliki. Ngaji mana? Tak ada payah. Tak ada payah. Dalam mazhab kita ni, orang panggil fardu wuduk ada berapa dalam mazhab kita? 7. Mazhab kita 7 fardu wuduk. Lepas tu dalam mazhab Maliki ni dalam mazhab dia ni hak ya. Hak ya ni. Hak ya sikit pada kita lagi. Hak kita banyak ada dia. Baik tu. Hak kita ni gapo mula-mula? Yang pertama kita nak ambil wuduk, niat. Kita nak taklid mazhab Maliki, taklid gilah. Hak kita ni nak ayat kata mula-mula sekali niat nak ambil wuduk, niat nak wuduk. Yang kedua, ghuslul wajhi, basuh muka. Hak kita. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga, hak kita. Tukar. Dalam mazhab Syafi'i ni dalam mazhab Maliki ni 7. Dalam mazhab Syafi'i ni dalam mazhab Maliki ni 7. Fardu wuduk dia. Tu dia. Fardu wuduk hak mazhab Syafi'i ni. Yang pertama niat. Sebab innamal a'malu binniyat ni kita niat. Niat aku ni nak ambil wuduk. Kalau tak niat ni dia tak jadi ibadat. Jadi adab dah. Tu jadi pengaruh basuh muka biasa, duk guna air biasa gitu. Jadi ni dak kita niat. Mula-mula sekali niat. Ni semua. Mazhab kita Syafi'i ni. Yang kedua, ghuslul wajhi, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan sehingga sapak siku. Kita tak usah permit lah, sebab masa kita jauh dah ni. Yang keempat, sapuh kepala. Yang keempat, sapuh kepala, maknanya sapuh setengah daripada kepala. Yang kelima, basuh kaki sehingga sapa buku lali. Sehingga sapa buku lali deh. Yang kena tartib. Kena tartib lah. Hak mana dulu, hak mana yang kedua, hak mana yang ketiga tartib. Ni semua dalam mazhab kita. Pada dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Maliki ada 7. Mula-mula sekali niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan sehingga sapa ke siku. Yang keempat sapuh kepala. Sini tempat kita nak. Sapuh kepala ya tengah sapuh kepala kita tak serupa. Hak kita ni sapuh setengah daripada kepala ya, sebab orang panggil kita faham daripada ayat Quran kata wamsahu biruusikum tu. Ayat ni duduk di dalam surah ia sebutnya wamsahu biruusikum, dan sapuh olehmu setengah daripada kepala kamu. Jadi kita gunanya ba'du, pakai dengan makna tab'id, pakai dengan makna setengah dia. Kita sapuh setengah maknanya 3 orang. 3 orang rambut. Daripada rambut semua ni 3 orang. Tak ada apa dah. Sebenarnya seorang tak ada apa, tapi ulama ya ihtiyat ambil 3 orang. Pernah 3 orang. Daripada semua rambut kita tu. Pakai tab'id. Adapun mazhab Maliki ni, dia pakai ba tu lil ilsaq dengan makna semua. Biruusikum, sapuh oleh kamu semua tu. Kalau itu bila nak sapuh semua, tok jari ibu ni di sadak ia panggil. Kita tok di sini, sadari ni, tok di sini. 2 tempat ni. Kita basah kat tangan kita, luruk mari sini. Luruk mari sini. Luruk seragi sampai belakang ni. Orang panggil sudah lepas dah fardu wuduk. Sudah lepas dah, sebab dia orang panggil sudah kata dah. Tapi sunat miklik serah. Sudah. Tu kafiat dia dalam mazhab Maliki. Sapuh mek sini serah habis. Semua kepala, dia nak semua kepala.
Nah, semua kepala. Klik ni semula pernah. Wihbih. Nah, tu orang panggil cara sapuh hak mazhab Maliki. Kita tak, kita sikit je ceh-ceh sudah. Tu. Lepas tu apa kali? Sekali je. Sebab bab sapuh ni ia tidak sunat taslis. Tak ada sunat meniga. Maknanya nak buat jadi 3-3. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Tu, basuh kaki 3 kali. Sapuh ni tak, ya sapuh ya sekali ya. Serah. Tu dia. Dalam bab sapuh ni. Tu. Cara rekah-rekah dia. Tu kan bapak kita yang mana kita serta dengan majlis taklimi kita ni. Jadi tu orang panggil cara kita sapuh. Sapuh kepala. Yang kelima, wuslur rijlain. Kita basuh 2 kaki, ma'al ka'bain. Lepas tu sehingga siapa buku lali ni. Lepas tu cara basuh. Tu basuh kaki. Yang kena mualak. Mualak dengan maknanya berturut-turut. Nak sengai tak leh. Tu fardu wuduk ya. Berturut-turut nak sengai tak leh. Kita tak. Kita ni mualak sunat. Dalam mazhab kita, mualak ni sunat. Tartib tu rukun kita. Tartib hak kita rukun, mualak hak kita sunat. Dia tak. Mualak tu fardu. Mualak tu jadi rukun hak dia, jadi kuat hak dia. Mualak maknanya kena buat selalu. Lepas tu yang ketujuh, hak ni tu guna, orang panggil guna dengan anggota semua sewaktu hak sebut hak ni tu kena orang panggil kena guna dengan anggota gonyoh. Nak wayak kata kena gonyoh. Sebab tu di sini dia kata tadlik. Tadlik ni dengan makna kena gonyoh. Kita basuh tangan kena gonyoh di celah-celah ni, basuh kaki kena gonyoh di celah-celah. Tu dalam mazhab Maliki balah tu. Kaum bapak yang mana kita kalau nak taklid mazhab Maliki lah, kita kata kalau berasa payah, berasa susah, dak pakai dak. Tu dia. Sebenarnya sikit sangat ya, kalau kita nak sungguh sikit sangat ya. Hak kena buat, hak jadi tak suka dengan kita ke, sapuh semua rambut di atas kepala. Dan lagi pula basuh tangan, basuh kaki kena gonyoh. Basuh tangan, basuh kaki kena gonyoh. Kok celah-celah jari ni kena gonyoh. Kena tadlik, ia panggil tadlik dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki. Tu kita baca cepat-cepat tu. Sebab nak baca lama-lama ni ya banyak. Nak habis sekaligus. Nak habis sekaligus. Tu dia. Dan lagi pula masalahnya itu adalah air semaya. Air semaya. Kita ambil air semaya mazhab Maliki. Kita sudah taklid mazhab, kita ambil air semaya. Taklid tu taklid dalam bab semaya Jumaat saja. Lepas tu ambil air semaya mazhab dia, kita mari semaya. Khutbah kita tahu dah ia satu rukun saja. Kita mari semaya tu pula kaum bapak. Kaum bapak kita hak kita nak buat dalam mazhab Maliki ni, kita mari nak semaya tu pula ingat molek. Dalam semaya mazhab Maliki ni, nak ayat kata dalam semaya mazhab dia ni, dia kata di sini zahabal malikiyah ila annahu la tajibul qira'atu 'alal ma'mum sawa'un kanat salatu jahriyah atau sirriyah. Mana tu nak ayat kata bila kita nak semaya Jumaat saat ni tu, kita sudah taklid dah mazhab Maliki, semaya pun kita ambil pun sudah siap, tu imam pun semaya akad takbir, kita pun akad takbir. Lepas pada Tok Imam akad takbir, kita pun akad takbir. Akad takbir hak ni tu Tok Imam baca Fatihah. Tok Imam baca Fatihah, kita tak ada kena baca Fatihah. Tu dia. Sebab apa? Sebab mazhab Maliki ni dia tak ada wajib baca Fatihah. Fatihah bukan rukun dalam mazhab dia. Tu dia. Jadi la tajibul qira'atu 'alal ma'mum sawa'un kanat solah jahriyah atau sirriyah. Sama ada semaya tu semaya hak pensing kena derah. Baca derah, supaya tu imam baca derah tu orang panggil semaya jahriyah. Kalau tu imam tak baca tak ada derah, supaya semaya zuhur semaya asar tu baca tak ada derah, maka tak baca apa tu juga makmum tu. Fatihah tak ada baca. Tu dia. Dasar pada mana ni? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ni dia berdasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Siapa hak ikut imam dah tu, siapa hak serta dengan tu imam, siapa hak ikut imam dah tu, maka baca tu imam tu lah. Menanggung baca hak dia. Jadi tu imam kita tanggung dia lah. Tak ada kena baca.
Itu dia. Lepas tu, jadi di sini dia kata ana. Wa nassu ala annahu yustahab lil ma'mum qira'atul Fatihati. Nah, nak ayat kata dan ada nas disunat bagi makmum saat itu baca Fatihah ni fi sirriyah. Kalau tu imam baca qahar pasal maya zuhur tak bunyi. Nah, maya sa tak bunyi, tu imam tak bunyi, maka makmum saat itu sunat baca Fatihah. Kalau tak baca pun tak ada gapo. Tu dia. Kalau hak baca regah, pakat tak baca. Anak makmum tak ada kena baca Fatihah. Sebab Fatihah bukan rukun dalam mazhab Maliki. Tu dia. Lepas tu imam sendiri tu pula. Nah, imam sendiri tu pula. Tu imam sendiri tu pula. Kena baca tak? Bismillah. Basmalah tu kena baca tak? Tu imam sendiri. Ada juga. Basmalah ni, bukan daripada satu ayat daripada Quran. Dalam mazhab Maliki bukan satu ayat daripada Al-Quran. Jadi tu imam hak itu sudah akad takbir selalu dah. Allahu Akbar. Niat aku semaya Jumaat 2 rakaat. Jadi imam kerana Allah Taala. Nah, ada kerana Allah Taala. Tu. Tok. Bila lepas tangan turun, Fatihah selalu dah. Doa iftitah pun dak. Pakai Fatihah selalu dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sebab Bismillah dia, dia pegangnya bukan satu ayat daripada Fatihah. Sebab hak ni orang panggil ia berdasar kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata kumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Uthman fa kulluhum la yaqra bismillahirrahmanirrahim. Semua tu tak ada baca. Aku pernah semaya di belakang Abi Bakar, aku pernah semaya di belakang Sayyidina Umar, dan aku pernah semaya di belakang Sayyidina Uthman. Semua tu tak baca bismillahirrahmanirrahim, belum daripada nak baca Fatihah. Maka dia pegang hadis tu. Pegang hadis tu jadi tak baca. Tu dia. Kawan bapa semua pemuda kita yang mana diikuti dan anak-anak pelajar. Tu nak ayat kata setengah daripada mazhab Maliki ni balah tu cara ibadat dia, dan dia tak tok tangan ni di atas dada ke, di bawah dada ke, dia lepas turun. Allahu Akbar, lepas turun. Duk betul program masuk tel tu lah. Hak tu orang panggil riwayat daripada Ibnu Zubair, riwayat daripada Hasan Basri. Jadi diri betul tak ada kena tok tangan atas dada, bawah dada, tak dah. Herat tu. Tu nak ayat kata semaya dalam mazhab Maliki. Lepas tu tak ada payah gapo lah. Nak ayat kata lepas pada tu kita beri salam gapo. Biasalah. Biasa. Jadi lebih kurang nak ayat kata kalau kita tak cukup jumlah 40 hak ni tu, lebih baik kita hak ni tu buat zuhur. Buat zuhur. Kalau kita tak say buat zuhur nak buat Jumaat juga berasa tak sedap ni banyak minggu misalnya, kita taklid lah, lebih molek. Dengan sebab orang panggil kita tak say keluar daripada mazhab. Kita tak say keluar daripada mazhab. Pada mereka kata 8 pun ada, 7 pun ada. Ya, ada bukan tak ada. Dalam kitab saya royak dah ni. Dalam kitab Bajuri pun ada. Dalam kitab lain yang kita sebut tadi, banyak ke ada. Banyak ke ada. Tapi dia tak ada sebut kata riwayat siapa. Riwayat siapa. Jadi bila tak ada sabit daripada Imam Syafi'i, kita tak sedap. Sebab hak Imam Syafi'i kita tengok hak Arab, tengok hak dalam kitab-kitab Jawi kita sebut 40 belaka. Sebut 40 belaka. Sebab itulah jadi tak sedap. Walaupun ada orang buat pun kita tak sedap. Tak sedap. Bila tak sedap, kita iring pergi kepada zuhur, lebih molek. Kalau kita nak juga, kita pergi kepada mazhab Hanafi, ataupun mazhab Hanafi ya tak sampai 12 pun tak apa. Tak sampai 7 pun tak apa. Mazhab Maliki 12 naik pergi. Tapi kita ngaji bakya sikit. Kita ngaji hak semaya dia, kita ngaji hak khutbah dia, kita ngaji hak semaya dia, sebab kita nak jadi sepenuh ibadat kita. Maka sekadar itulah. Kaum ibu, kaum ayah yang mana serta dengan kita pada malam ni sebenarnya, benda-benda ni muzakarah saja ya. Kita ni orang panggil sekadar kata takut-takut ke hak dok buat tak ada rujuk langsung pada tok guru, tak rujuk langsung pada kitab tu, tak bolehlah bagi mereka hak rujuk tu tak ada jadi masalah. Mereka hak dok rujuk ke kitab, rujuk ke tok guru tak ada masalah.
Hak bimbel tak ada rojok langsung pakai buat sebab di hari ni ramai orang tak ada rojok langsung. Nah, tempat-tempat hak tak ada rojok langsung tu lah duk royak ni. Tempat hak ada rojok tak apalah kita jumpa lagi tak ada. Mungkinnya kita ada jumpa dah. Hak mazhab Syafi'i 7, hak mazhab Syafi'i 8, hak mazhab Syafi'i 9. Ada jumpa dah. Nak metodnya hak angin hak betul-betul mari daripada Imam Syafi'i sungguh, bukan ada orang buat. Kalau datu tu dia payah. Dah dia payah. Ya payah oleh karenanya kok Arab pun tak ada lagi pas kita Jawi pun kita tak jumpa lah. Kita tak jumpa hak sebut lah tu. Hak sebut kata ada buat tak ada. Tapi tak ada sebut Imam Syafi'i di belakang. Itulah lebih kurang lah kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Sekiranya kecek jadi kasar sikit harap apa dah maaf lah oleh kerana manusia ni tak sunyi daripada perkara-perkara hak menyebabkan kita hak ni tu orang panggil salah. Orang panggil salah. Maka di sini sekadar ni lah untuk malam ni cepat-cepat tu saya bagi maklumat ni cepat-cepat oleh kerana nak widar dengan masa nak royak semua ni dengan masa sikat ni. Jadi nak kecek lama-lama tak boleh. Jadi pahal tak pahal tu insya-Allah kita ko peluah mula insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.